Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu kesan negatif aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Ini adalah antara ahli-ahli kumpulan kami. Terusnya kita masuk kepada pengenalan. Pertama sekali, gaya hidup. Cara bagaimana hidup seseorang merupakan campuran tabiat, cara lazim membuat sesuatu serta tindakan logik. Membayangkan sikap, nilai dan pandangan seseorang. Dan kedua, pemikiran ialah kegiatan atau perbuatan yang disimpulkan. Pemikiran meliputi pelbagai kegiatan fikiran yang luas, manusia merasionalkan sesuatu perihal atau subjek sehingga membawa kepada tindak balas yang berkeupayaan berfikir. Dan terakhir, liberalism. Falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Perkataan liberal berubah mengikut konteks sebuah negara, menyokong sistem kerajaan demokrasi dengan pengundian adil dan terbuka. Seterusnya, dalam kajian ini kami menggunakan 3 objektif kajian. Yang pertama, membincangkan konsep aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Yang kedua, menjelaskan kesan-kesan berlakunya aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Dan yang ketiga, kami menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Baiklah, yang seterusnya kita beralih kepada lokasi kajian. Untuk pengetahuan semua, pemikiran liberalisme ini telah pun berlaku di negara kita sendiri, iaitu di Malaysia. Antara contoh mudah yang dapat kita lihat di Malaysia seperti kemurtadan seseorang itu semakin berleluasa di negara kita. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian kami memfokuskan mengenal pasti dan mencapai objektif bagi konsep dan definisi gaya hidup dan pemikiran liberalisme. Selain itu, untuk mengetahui kesan-kesan negatif jika berlaku aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Dan akhir sekali, mengenal pasti dan mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi pemikiran liberalisme. Metodologi kajian. Yang pertama, metodologi kajian digunakan untuk kajian ini melalui kajian kualitatif yang dilakukan berlandaskan kaedah penyelidikan maklumat. Kajian ini juga dilakukan menggunakan kaedah internet dan laman sesawang atas talian membantu menambahkan input dalam pembikian kajian tersebut. Maklumat tambahan yang diperoleh melalui kaedah ini sangat membantu dalam mengukuhkan lagi maklumat dan rujukan. Kajian ini juga diturut dilakukan sebelum ini oleh penyelidik lain yang sama ada dalam bentuk artikel jurnal Keratan Akbar. Seterusnya, baiklah, kita bergerak kepada konsep. Gaya hidup ialah membantu mendefinisikan mengenai sikap, nilai-nilai, kekayaan serta posisi sosial seseorang. Keinginan seseorang untuk menghias dirinya agar memiliki daya tarik yang lebih memikat yang termasuk dalam kelas sosial dikatakan sebagai pola tindakan yang menjadi pembeza antara satu orang dengan orang yang lain. Pemikiran pula ialah ketika otak berfikir, secara langsung bertindak balas dengan berusaha untuk mengenal pasti rangsangan luar yang bertindak balas dengan diri. Antara 7 jenis pemikiran iaitu asosiatif, berpandu, kritis, penakkulan, induktif, deduktif dan kreatif. Dan yang terakhir, liberalism ialah berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai perkara yang paling utama dan fahaman dan pendirian yang memahukan demokrasi serta kebebasan dalam sesuatu kegiatan. Seterusnya, kemudian kesan-kesan berlakunya aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup masa kini. Pertama, budaya songsan seperti LGBT, pelacuran, pornografi dan sebagainya semakin berasa. Kedua, kebebasan manusia dalam melakukan apa saja. Ketiga, masyarakat akan berpecah belah kerana mempunyai persefahaman yang berlainan. Keempat, wujudnya penyelewengan akidah. Seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah mengatasi aliran pemikiran liberalisme. Langkah-langkah ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, pihak ibu bapa. Ibu bapa berperanan memberi didikan agama yang sepenuhnya dan mengawasi tingkah laku anak-anak. Yang kedua, pihak agama. Pihak JAKIM perlu mengeluarkan garis panduan supaya kita berpegang teguh kepada akidah yang benar. Dan yang ketiga, pihak kerajaan. Pihak kerajaan perlu memperkuatkuasakan undang-undang penyelewengan akidah. Dan kita masuk pula kepada rumusan. Setelah meneliti dari pelbagai aspek,
pengkaji mendapati bahawa isu ini mendatangkan implikasi yang mendalam kepada individu, masyarakat, agama dan negara. Jika tidak dikawal dan dibendung dengan baik oleh semua pihak, ianya akan menjadi semakin berleluasa di negara ini, malah menyusahkan pelbagai pihak. Jadi semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani kesan negatif aliran pemikiran ini. Oleh itu, di sini pengkaji sertakan beberapa cadangan yang dianggap sebagai salah satu inisiatif yang boleh digunakan untuk mengelakkan isu ini berleluasa. Seterusnya, ini ialah cadangan mengatasi isu masalah liberalisme dalam gaya kehidupan masa kini. Yang pertama, dalam masa yang sama, pemantauan media sosial dan penerbitan buku berkenaan kefahaman ini juga turut dilaksanakan. Yang kedua, dengan memahami segala hukum syarak yang sahih serta berdasarkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, membina jati diri dalam kalangan masyarakat yang sangat mementingkan ketinggian akhlak, pembangunan rohani sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya. Baiklah, ini adalah rumusan bagi tugasan kami. Sekian, itu saja daripada kami, kumpulan 6. Sekian, terima kasih.